dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita mau menyembah dia, kita mau memuji dia, kita mau memberikan yang terbaik kepada Allah kita. Sebab dia Raja yang Immanuel telah datang ke dunia. Sembah dan pujilah dia. Mari bersama katakan sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Tuhanmu. Sekali lagi sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Tuhanmu. Pada saat ini kita berhimpun bersama, kita bersukaria bersama, sebab Allah itu telah datang ke dunia, memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji dia.
Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk boleh merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk kedatangan-Mu ke dunia yang telah memberikan kami anugerah, yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini sebagai bukti kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami pada malam hari ini yang berdiri di hadapan Tuhan boleh terus memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga boleh menolong kami sehingga pada saat ini ya Tuhan, hanya Engkau saja yang boleh kami permuliakan dan sembah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perayaan Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan bersama ayat pengharapan yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya 4a sampai 7a. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mari bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampit dan dibaringkannya di dalam palungan. Benar, Yesus telah lahir di dalam palungan, di tempat yang hina, yang menjadi tempat makanan dari hewan. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita angkat dalam pujian ini, di dalam palungan. Bersuara membangunkannya. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku sertaku dengan kasih-Mu. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakmu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Semua anakku berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita bersukacita,
kita bangkit berdiri kembali, kita akan menyanyikan bersama-sama Christmas medley. Hai malaikat dari sorga, mengunjungi dunia. Mari kita bersukacita, karena Tuhan kita mau lahir bagi kita semua. Hai malaikat dari sorga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Hai gembala yang menjaga dombamu di Efrata. Hai gembala yang menjaga dombamu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majusi dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Semua mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Sekali, mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Immanuel, 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 Kaulah yang selamatkan, pujian kemuliaan. Immanuel, Immanuel, sambutlah Tuhan Yesus, sambut Sang Bayi Guru, beserta dengan kami, terangi hidup ini. Mari kita terus bersukacita. Bersama-sama kita katakan dunia gemar dan bersoraklah, sebab Raja itu telah lahir ke dunia. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Mari kita terus memuji Dia. Kita katakan dunia gemar dan nyanyilah, sebab Raja itu telah lahir ke dunia. dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lempang, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita terus memuji Dia. Bersama kita katakan dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya bergumam
excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan solois dan tarian Natal. Waktu dan tempat kami persilakan. When I think upon Christmas, words can't express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reference to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. O Emmanuel, with us always, and forever His kingdom will reign. Saudara Shalom, 平安大家， selamat Natal bagi kita sekalian. 祝大家圣诞快乐。 Semoga kita sungguh-sungguh boleh merasakan sukacita dan berkat Natal di tahun ini.
但愿我们能够真正感觉到喜乐，在这个圣诞节。 Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. 我们一起来思想神的话，我们之前先低头祷告。 Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan Sang Bayi Kudus Immanuel itu. 主啊，我们来到你的面前，深深的婴儿就是以马内利。 Kami rindu supaya kami sungguh-sungguh kembali memahami tentang Natal pertama itu. 我们渴慕能够真正的明白第一的圣诞节。 Tolong setiap kami ya Tuhan supaya kami bisa mengalami Allah Immanuel itu. 主啊，求你帮助我们，好让我们能够感觉到神以马内利。 Dan biarlah malam ini menjadi malam yang bermakna bagi setiap kami. 但愿这个夜晚成为有意义的夜晚，对于我们每个人。 Kami rindu Engkau bersabda, Engkau berfirman bagi setiap kami. 我们想望主，你对我们说话， Sebab kami semua hamba-hambamu siap untuk mendengarkan. 因为我们所有的人都是主你的仆人，已经准备好来聆听。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Setelah kita akan membuka bersama-sama dari Matius pasal yang pertama, 大家请翻开圣经马太福音第1章 ayat ke-18 sampai ayat yang ke-25. 第18节到25节。 Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Secara khusus kita akan membaca ayat yang ke-23 dalam bahasa Mandarin. Silakan Bu Linda. 特别的，我们要注意中文只单单读23节说，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Ya, firman katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 神的话这样说，那个童女也会怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Saudara, ini adalah foto anak saya, anak kami ya. Di back lagi ke yang satunya. Nah. 这就是传道的女儿。 Nah, saudara, ini anak yang pertama. Pada waktu itu kami berkesempatan sebelum ada corona sudah pergi liburan. 这就是第一的女儿，就是我们还没有病毒之前，我们去旅游。 Di salah satu tempat bermain yang kira-kira tuh nggak terlalu besar sebetulnya, tetapi ini permainan yang cukup mendebarkan buat jantung, saudara. 有一个游玩的地方这种的游戏对我们来说是有点紧张的。 Ya, dua-duanya sudah bersiap dengan semua alat yang dipakai oleh mereka. 两个他们已经准备好他们要用的。 Saya dari depan mereka sambil foto saya bilang, "Cayo, cayo, semangat, semangat," gitu, saudara. 从前面我就喊给他们听加油加油。 Terus mulai dipakaikan itu ya apa namanya kayak tempat bag apa sleeping bag begitu ya. 然后他们好像用那个睡的袋子。 Nah, saudara bisa lihat ekspresi anak saya yang pertama tuh ya. Pada waktu mau turun ke bawah. 可以看得见我的第一女儿，当她要流下去的时候。 Jadi itu ceritanya begini, saudara. Turun ke bawahnya tuh apa ya? Berarti langsung lurus gini berapa derajat ya? Lurus gini, saudara. 就是直接的向垂下去。 Jadi begitu lurus sampai bawah langsung zen gini kira-kira ya. Ada yang mau coba? 有人要试一试吗？就是直接的掉下去一样。 Awalnya saudara mereka itu pengen sekali untuk excited begitu lihat dari tempat duduk itu langsung lihat ke bawah langsung gemeteran saudara. 刚开始的时
说他们很兴奋，但是往下看他们就开始发抖了。 Anak yang kedua agak sedikit beda ekspresinya. 小的女儿她的表现有点不同， Ini setelah dia lihat kakaknya sudah turun duluan. 就是她看见她的姐姐已经先下去了， Dan dia kayak excited tapi juga takut. 她好像很兴奋，但是有点害怕。 Saudara, kenapa kemudian mereka berdua berani mencoba permainan itu? 然后他们为什么敢试试那种的游戏呢？ Karena sesaat sebelumnya saya nyontoin mereka. 因为之前我先给他们看， Saya juga takut. 实际上我也害怕。 Tapi demi anak-anak saya yang pengen main, saya berlagak seperti bapak yang tidak kenal takut. 但是因为了我的孩子，好让他们勇敢的上去，我就 Saya bilang sama mereka, Kak, Dek, nggak masalah nih, coba lihat papi juga strong, papi berani. Gitu, saudara. 我对他们说不要紧的，你看你爸爸那么的强。 Begitu saya turun, wuh, gitu, saudara. 当我掉下去，马上 Itu kerasa dari kepala, jantung, pantat, hati, kayak berantakan. Saudara. 就好像我从头心脏到我的屁股到我的脚就是散了。 Mereka di atas, tadi kan fotonya tuh saya naik lagi ke atas. 然后因为他们在上面，我就上去了。 Saya bilang, papi berhasil. 我说你们肯定能够。 Walaupun hatinya juga, aduh kacau nih gitu. 虽然心里七上八下的， Mereka tuh berdua sudah teriak begini, papi boleh nggak barengan berdua turun ke bawah? 他们喊爸比可不可以我们一起下？ Terus saya bilang sama petugasnya, boleh nggak berdua di sleeping bag? Oh nggak bisa sir, ini cuma buat satu orang, mateng saya bilang. 我问那些人是否我们可以一起的下，但是他说不可以，因为要一个一个。 Saya sudah ngalamin betapa sudah berantakannya hati, pikiran, dan seluruh tubuh ini, saudara. 我已经感受到全身已经散了。 Tapi saya nggak bisa bilang sama anak-anak saya, jangan, enggak, saya pengen juga mereka ngalamin apa yang saya alamin. Mereka sudah lihat persis di depan mata mereka. 但是我不能对孩子说你们要怎样怎样或者害怕，但是他们已经看了。 Tapi yang anak-anak saya pengen adalah apa? Bapaknya itu barengan turun ke bawah sama-sama mereka, bukan hanya nyontoin di depan. 但是我的孩子要的是他的父亲跟他们一起的下去，不是单单看他的父亲做。 Sudah dua-duanya akhirnya merosot ke bawah. Boom. 然后两个孩子就掉下去了，不， Sudah tahu apa hasilnya? 知道吗？他的结果 Anak yang pertama saya suruh lagi, ayo lagi kak. 第一个女儿我叫她姐姐再试。 Dengan muka yang sudah muram, gak karu-karuan itu, saudara, dia berkata, gak mau. 然后带着愁眉苦脸，她说我不要。 Anak yang kedua saya bilang, ayo deh lagi. 第二个女儿我说再试。 Yang kedua bilang, siap papi, aku mau lagi. 然后第二的说我已经准备好了，爸比我要。 Saudara, dua-duanya mengambil respon yang berbeda. 两个人他们的回应， Walaupun dua-duanya pengen saya bareng-bareng turun dari atas ke bawah bersama dengan mereka. 虽然他们两个人都要我跟他们一起的下去， Mereka sudah mengalami bahayanya, mengalami rasa yang sensasinya merosot ke bawah itu, boom, berdua-duanya ngalamin. 他们已经两个都感受了它的刺激感怎样掉下去， Tapi dua-duanya berespon berbeda. 但是他们两个人的回应是不同的。 Saudara, apa sih artinya bersama-sama, jalanin bareng-bareng tuh apa sih artinya? 是什么意思？我们两个人还一同的走呢？ Saudara, sore malam ini kita akan bersama merenungkan apa sih artinya Immanuel, Allah itu jalan bareng sama kita tuh apa? 今天晚上我们要思想的是什么意思？伊玛内利跟我们一起的排行。 Apakah dia cuma nyontoin seperti saya tadi, boom, terus kemudian respon anak pertama, nggak mau lagi papi, yang kedua, aku mau lagi papi, begitu saudara? 是否像刚才我的大的女儿说我不要，然后第二的女儿说我要？ Immanuel yang seperti apa yang kemudian firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? 是怎样的以马内利？上帝的话今天要对我们传达的。 Saudara, satu hal besar yang kita renungkan hari ini bahwa Immanuel adalah Allah beserta kita, sekaligus kita bersama-sama dengan Allah. 是一件大事，以马内利的意思就是上帝与我们同在，然后我们跟上帝 Saya katakan sekali lagi, Allah beserta dengan kita dan kita bersama dengan Allah. 我再重复一次，
是上帝与我们同在，然后我们也跟上帝在一起。 Bagian yang pertama kita akan melihat bagaimana Immanuel untuk Maria dan Yusuf. 第二部分我们要看以马内利对玛利亚和约瑟。 Sudah lewat bagian firman Tuhan yang kita baca, kita tahu bahwa dua orang ini bertunangan. 从我们所读的圣经，我们知道他们已经订婚了。 Satu ikatan persis sebelum pernikahan, dan orang pada waktu itu bisa menganggap kalau sudah tunangan itu sudah seperti suami istri, tapi tidak boleh berhubungan suami istri. Saudara. 这一种的约束就是人已经订婚，但是他们没有同房， Jadi orang sangat serius sekali dengan yang namanya pertunangan itu. 所以人对这个订婚很认真。 Maria anak dara, gadis biasa, bisa dikatakan gadis desa dari kampung. 玛利亚是一个童贞女，可以说是乡下的女孩。 Yusuf adalah keturunan Daud, dia dikatakan tulus hatinya. 约瑟是大卫的后裔，在这里说他是个义人。 Namun tiba-tiba saudara ada satu kabar yang membuat mereka berdua kaget. 但是突然间有一组消息让他们很惊讶的。 Kabar itu pertama kali datang kepada Maria, saudara bisa lihat di Lukas pasal yang pertama. 那个信息最先是传给玛利亚，我们可以在路加福音第1章可以看见。 Ayat 26 sampai 38 Lukas pertama mengatakan bahwa malaikat mendatangi Maria dan berkata, "Hai engkau yang dikaruniai Allah." 在26节那样说，天使找到玛利亚，然后对她说：“你是蒙恩的女子。” Saudara, satu sisi didatangi malaikat dia senang, tapi dia juga takut sudah didatangi yang kudus itu. 一方面他很高兴，但是圣者来到他的面前，他也 Tapi kalimat awalnya enak, "Hai engkau yang dikaruniai Allah." 但是他的奇句是很好的，很动听的，被神 Tapi kalimat yang berikutnya berkata, "Engkau akan hamil dari Roh Kudus." 但是接下来的奇句就是你会怀孕，从圣灵怀孕。 Sepertinya ada satu kalimat yang bertolak belakang. Engkau mendapat kasih karunia, tapi engkau akan hamil di luar nikah karena kehamilanmu adalah dari Roh Kudus. 就好像两句相反的奇句，就是你所蒙恩的，但是你会怀孕，因为圣灵。 Sudah bagi Maria pada waktu itu nggak masuk akal. 对玛利亚来说，那时候根本都不合理。 Demikian juga dengan Yusuf. 同样的约瑟， Bisa jadi saudara Maria datang kepada Yusuf, "Ucup-ucup sayangku," gitu saudara. 可能玛利亚找约瑟的时候，我的亲爱的， "Aku punya surprise." 我有一个惊喜给你。 Apa-apa kata si Ucup saudara. 然后约瑟问是什么呢？ Tanggal pernikahan kita dimajukan. 就是我们要提前结婚。 Kamu tiba-tiba dapat warisan besar 你突然间得到了家产很多， atau apa? 或者是什么？ Bukan Ucup, surpriseku adalah ini, dia bilang begitu. 不是约瑟，我的惊喜就是这个。 Loh kenapa dengan perutmu? 你的肚子为什么呢？ Aku hamil. 我已经怀孕了。 Saudara, laki-laki di sini, bapak-bapak sudah menikah, ya, misalkan mendapatkan berita seperti ini pada waktu itu, kira-kira apa yang kita rasakan? 在座的男人，假如已经结婚了，听到这个消息的时候，你的感觉如何？ Datang-datang, Nael, gitu. 来了，然后说拿也， Kamu mau surprise? 你要不要惊喜？ Misalkan Widi ngomong sebelum married, saudara, aku 是 hamil, 不是 gitu. 还没结婚？ Saudara, saya pasti akan berpikir, aduh, kenapa ini? Kamu dihamilin siapa? Aku nyentuh kamu aja enggak gitu. 我肯定会考虑你是怎样怀孕，我没有摸到你。 Nah, setelah di dalam kekalutan pikiran dia, maka malaikat juga mendatangi Yusuf. 在这个混乱的思想当中，这个天使也找到约瑟。 Kalimat yang sama yang malaikat sampaikan kepada Maria, jangan takut, disampaikan juga kepada Yusuf, jangan takut. 同样一句话，天使给玛利亚听，然后也对约瑟这样说。 Sebab engkau akan memperoleh anak yang dikandung oleh Roh Kudus. 因为你会得到一个儿子，因圣灵怀孕。 Sudah tetap sulit untuk membayangkan itu, bukan? 同样的很难想象，不是吗？ Mana mungkin seorang manusia biasa bisa mengandung tanpa menikah, berhubungan badan suami istri? Tidak mungkin. 是怎么可能一个普通的人怎样怀孕能够怀孕？假如他没有洞房呢？ Tapi malaikat ini berkata, anak itu adalah anak yang maha tinggi, anak itu namanya Yesus, dan dia adalah Immanuel. 但是天使对约瑟说，他是至高者的儿子，他是耶稣，你要叫他起名耶稣。 Saudara, saya yakin sebagai manusia, apakah mereka berdua, Maria dan Yusuf berkata begini, saudara?
yes, amin, haleluya, begitu saudara. 这类人是否他们会点点头，然后说是的，阿门呢？ Saya pikir tidak, karena konsekuensinya panjang di belakang. 我觉得不可能，因为它的后果是 Minimal dijadikan buah bibir, dicibir orang, digosipin, difitnah sama orang. 至少会被人诽谤，会被人传绯闻、说废话， Dikucilkan, dibuang, disingkirkan. 被孤立、被抛弃，然后 Bahkan kematian bisa menanti Maria. 也可能死亡等待玛利亚。 Itulah sebabnya saudara di bagian firman Tuhan yang tadi yang kita baca, 所以，从我们所读的圣经里面， Yusuf pengen supaya Maria itu tetap hidup, makanya pisah diem-diem. Nggak pengen ngomong sama orang lain bahwa ini wanita sudah hamil, pasti dia melakukan percabulan. Nggak pengen begitu si Yusuf. 也是要玛利亚仍然的活着，所以他想暗暗的将她休了。 Tapi yang menarik saudara, dua respon dari orang ini, baik Maria dan Yusuf, itu luar biasa. 但是两个人他们的回应是非凡的。 Saudara, Maria dan Yusuf terbuka kepada masa depan yang tidak pasti. 玛利亚和约瑟他们都敞开对那未来没有定的未来， Karena mereka menjalaninya bersama dengan sang bayi. 因为他们要度过跟这个婴儿在一起。 Saudara, mereka berdua tidak bisa melihat masa depan yang pasti itu. 他们看不见肯定的将来。 Disinilah saudara ketika firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah menyertai umatnya. 所以在这里说，以马内利上帝与他们同在。 Saudara, dalam kata Yunani, kata menyertai itu adalah kata depan sebelum objek. 这个希腊文的同在，它的这个副词是 Jadi di sini dikatakan Allah menyertai umatnya. 在这里说，上帝与他的子民同在。 Jadi umat itu jadi objek penyertaan Allah. 这个子民就是上帝与他同在的对象。 Umat di sini siapa? Yang paling jelas adalah Maria dan Yusuf. 子民是谁？在这里明显指的是玛利亚和约瑟。 Ada kabar yang menggemparkan mereka, 轰动的消息传给他们， tapi di saat yang bersamaan mereka jadi objek penyertaan Allah. 同时他们成为上帝与他同在的对象。 Seringkali yang kita inginkan kita hanya jadi objek penyertaan Allah, tapi tidak mau menerima kabar yang menggemparkan. 那我们要成为上帝同在的对象，但是我们不要接受那轰动的消息。 Seringkali kita berharap Allah menyertai kita tanpa mau kemudian melihat masa depan yang belum pasti itu. 我们常常盼望上帝与我们同在，但是我们不要看见那不肯定的将来。 Saudara, Maria dan Yusuf berbeda. 玛利亚和约瑟是不同的， Mereka jadi objeknya dan mereka sadar Allah itu menyertai mereka. 他们成为上帝的对象，但是他们意识到上帝与他们同在。 Sehingga waktu mereka memandang ke depan yang belum pasti, mereka tetap berjalan karena mereka tahu Allah itu Immanuel buat mereka. 所以当他们看他们前面不肯定的将来，但是他们知道上帝与他们同在。 Saudara, saya membayangkan bahwa Tuhan itu berjalan dari belakang, dari samping, dari bawah sambil menjagai kita. 我想象上帝与我们在一起的时候，在上面、在下面、左右、前后都跟我们同在， Seperti anak balita itu loh saudara, 就好像5岁以下的儿童， yang berjalan didampingin sama orang tuanya, saudara. 就是走路的时候，他的父母跟着他。 Tapi seolah-olah dia itu jadi rajanya. Bener nggak anak balita begitu kan? Semua kan kita, oh iya hati-hati, oh iya apa begitu. Kayaknya kita diatur sama dia. 就好像一个君王一样在走路，我们被他的在安排一样。 Atau saya membayangkan seperti perjalanan misalkan dari Pontianak kemana begitu ya, ke Sintang atau ke Sanggau atau ke Putusibo, jauh gitu misalnya. 我也想象从坤甸我们去到新当普图西包或者三高一样。 Seperti saya membayangkan itu kayak tol Jakarta ke Malang begitu, yang sepanjang tol itu ada rest areanya gitu. 我想象好像快速公路也加达去到马兰，然后半路有休息的地方。 Nanti waktu jalan mampir di rest area, ada tempat pijitnya, kita minta pijit dong, pijit. 然后路程的时候，我们可以停下来，然后叫人帮我们按摩按摩。 Kemudian ada tempat yang singgah yang sangat nyaman sekali, kita rebahan enak, view-nya jelas, indah begitu saudara. 或者半路我们可以停下来享受风景。
Dan Tuhan tuh seperti orang yang kemudian sedang melayani kita, tolong dong es jeruk yang kecil ya gitu. 好像神在服侍我们的一个人，服务生。 tolong bakmi kepitingnya ya. 我们要吃面了或者吃冰了， tolong coipan ya, rasanya macam-macam ya gitu. 或者我们吃这个饺子， Terus dia sajikan, silakan makan tuan nyonya, nikmatin semuanya. 然后帮我们摆上请慢用， Sehingga rasa capek kita hilang. 好让我们疲惫不觉的了。 Tapi apakah Immanuel yang dirasakan Maria dan Yusuf adalah yang seperti itu? 但是以马内利、约瑟和玛利亚感受到是这样的呢？ Saya pikir pasti lebih daripada itu, saudara. 我想肯定超越这些。 Allah beserta dengan umatnya itu melampaui apa yang sanggup kita bayangkan dan kita pikirkan. 上帝与他的子民同在，就是超越了我们能够想象、我们思想得到的。 Ketika masa depan Maria dan Yusuf tidak jelas, mereka tetap berkata, "Ya Allah, Engkau Immanuel itu." 但约瑟、玛利亚他们的将来不肯定，但是他们对神说：“你就是以马内利神。” Saudara, waktu TK saya pernah punya kejadian. 在幼儿园的时候，我有一件事发生。 Biasanya bapak itu kalau jemput sekolah itu tidak pernah terlambat. 常常父亲来接孩子不曾迟到过。 Dan saya juga keluar dari sekolah kalau TK biasanya masih dituntun gurunya, begitu juga tidak pernah telat. 然后我从这个幼儿园走出来，我的老师牵着我的手，也不曾迟到过。 Jadi waktu kalau sudah di depan terus bapak udah nunggu itu saya tahu nih kita waktunya pulang. 所以走到前面，我的父亲我知道他到了，时间回家了。 Saya ingat saya waktu dulu saya masih TK 0 kecil dulu namanya, Saudara. 我还记得我在这个小林 TKA begitu ya. 就是小林， Nah kemudian saya tungguin kok nggak datang-datang. 我在等，为什么还没来？ Saya celingak-celinguk, kok nggak ada bapak saya nih jemput. 往左望右，为什么我的父亲还没到？ Nah entah kenapa, karena mungkin saking pinternya saya tapi sekaligus takut, Saudara. 但是不晓得为什么我也好聪明，然后也有 Saya itu bisa berpikir untuk pulang rumah sendiri jalan kaki. Waktu itu rumah sama sekolah kira-kira jarak sekitar 4-5 kilo lah. 我会想到我自己走路回家，那时候大概从家到学校是15公里。 Nah, Saudara, bagi anak TK waktu itu di kota Solo, Saudara ya, saya berpikir ya ini sesuatu yang gila juga sebetulnya. 对一个小孩子才幼儿园，对我来说也有点疯狂。 Tapi entah kenapa saya memberanikan diri untuk berjalan pulang. 但是不知道为什么我勇敢的去走路， Dan entah kenapa guru nggak ada yang lihat, saya bawa tiba-tiba pulang gitu, Saudara, jalan kaki. 也不知道为什么我的老师没有注意到，然后我突然间就跑回家了。 Saya bisa benar-benar inget jalan pulang dari sekolah sampai ke rumah. 我能够记得很清楚，从学校走到家里的路。 Nah, tapi ada problemnya, Saudara. 但是有它的问题，弟兄姐妹， Saya harus nyebrang beberapa kali perempatan. 有几次十字路口我要过路。 Yang pertama, ketemu, Saudara, satu perempatan gede. 第一段就是很大的十字路口， Saya nunggu kanan kiri, wah, kok nggak ada yang nyebrang. 我等左右为什么没有人过路呢？ Akhirnya ada beberapa orang yang barengan mau nyebrang, Saudara. Entah kenapa pada waktu itu saya bisa berpikir, ikutan deh nyebrang. 然后有几个人要走过路，所以不知道为什么我就跟着他们过了， Selamat. 我就平安了。 Perempatan kedua lagi, selamat lagi bisa nyebrang. 然后第二部分的十字路口我也平安的过了。 Sampai perempatan yang terakhir yang paling besar sebelum ke daerah dekat rumah saya, Saudara. 直到最后的十字路口就是最靠近我的家的地方。 Dan di situ adalah jalan yang agak di luar dari kota, agak pinggiran, sehingga banyak biasa truk, bus gitu, Saudara. 那是比较远离中心所以比较边地的地方。 Saya nunggu tidak ada yang mau nyebrang sama-sama saya karena memang di situ jarang orang nyebrang. 很多大车、卡车，然后我在等没有人过马路。 Saya pikir lagi gimana caranya karena sedikit lagi sudah nyampe rumah. 我再想又再想，因为一点点就要到家了。 Saudara, anak TK 0 kecil itu akhirnya memanggil tukang beca. 然后这个小林的孩子就叫了这个三轮车夫， Yang berhenti di perempatan itu dan saya katakan, Pak, saya mau nyebrang ke sana pulang, tolong antar saya. 他恰恰停在那个十字路口，所以我要求他送我回家。 Mungkin orang dulu masih baik, Saudara ya, jadi dia juga pikir, ini anak kasihan ya, terlunta-lunta, yang mukanya muka kasihan gitu. 可能以前的人比较好心，他可怜这个小孩子，看了我没人管。 Oke, terus dia
antarkan saya, saudara. 然后他就送我回家。 Tapi persis sebelum gang rumah kami, saya ngomong sama tukang becanya, Pak, tolong jangan sampai sana, turun di sini saja. Nanti saya akan pulang ke rumah, minta uang, saya bayar becaknya. 但是到了小巷子的口，我就叫他停下来，我会回家拿钱，然后我会到来付给你。 Karena apa, saudara? Saya takut dimarahin, pulang sendirian. 为什么？因为我怕被人骂，我自己回家。 Akhirnya tukang becak itu juga, nurut loh, saudara. Ya nak, turun di sini, saya turun. 三个车夫也听话我就下车了。 Begitu saya mau masuk gang rumah itu sudah orang udah pada kumpul di situ, sampai orang-orang tetangga kumpul heboh. Saya pikir ada acara apa, Natalan apa gitu. 我就下去的时候，我看见我的邻居都已经聚在一起，我觉得好奇怪，是不是有过圣诞节呢？ Ternyata heboh, saudara, karena tahu saya kok enggak ketemu di sekolah. 他们乱了，因为没有找到我在学校。 Akhirnya saya ketemu sama orang tua saya, mereka senang sekali segala macam, nangis-nangis segala macam. Saya ingat tukang becaknya. 然后我见了我的父母他们哭了，然后我想起了那三轮车夫。 Sambil ngomong sama mama saya bilang, tukang becaknya belum saya bayar. 然后一边我对母亲说，我还没有付那个三轮车夫呢。 Saudara, apa yang saya mau katakan lewat cerita ini? 从这个故事我要说的是什么呢？ Mungkin waktu itu orang tua saya berpikir anak ini sudah pasti hilang. 可能那时候我的父母想，这个孩子肯定走丢了， Anak yang tidak pernah dilatih untuk berangkat pulang sendiri. 从来没有训练过自己走路回家的。 Anak yang dari kecil punya sakit paru-paru, ya, TBC, asma, begitu, saudara, dulu. 从小就有这个肺病，然后气喘病。 Anak yang pendiam, sulit untuk bersosialisasi, saudara pasti tidak percaya sekarang. 很害羞的一个孩子，然后很难跟别人交往的孩子。 Kok bisa menemukan berbagai macam cara, akhirnya bisa sampai pulang ke rumah. 好奇怪的，可以找到方法，然后能够平安走到家。 Saya yakin Immanuel itu menyertai, melampaui akal pikiran kita. 我相信伊玛内利是超越我们自己的心。 Sehingga apapun yang saudara alami di Natal yang mungkin sepi di tahun ini, 可能你发生的事是可能圣诞节对你来说太平静， penyertaannya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun juga. 上帝的同在不曾被所有的东西代替的。 Selelah apapun saudara, sebingung apapun saudara, seletih apapun kita tidak sanggup berjalan, ingat, dia Immanuel. 无论你有多疲惫、多疑惑，你要记得，他就是以马内利的上帝。 Dia akan bersama-sama dengan kita melampaui apa yang kita rencanakan dan bayangkan. 他跟我们在一起，超越我们能够想象、我们能够考虑到的。 Hanya beresponlah seperti Maria dan Yusuf. 只需要我们回应，像玛利亚和约瑟一样。 Firman Tuhan katakan di Lukas pasal yang pertama, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. 在路加福音第1章，玛利亚的回答就是：“我是神的仆人，照你的话成全吧。” Di Matius 1 ayat 24 juga katakan, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. 在刚才的24节，约瑟醒了起来，就遵着主的使者的吩咐做了。 Dua orang ini percaya bahwa Allah beserta dengan mereka. 这两位他们相信上帝与他们同在。 Sebagian yang kedua, bukan hanya Allah beserta dengan kita, tetapi kita juga sekaligus bersama-sama dengan Allah. 第二部分，不单单上帝与我们同在，但是我们也跟上帝同行。 Setelah ketika kita melihat bagian ini, saya ingin membandingkannya dengan bagaimana Immanuel itu dari sang bayi itu sendiri, saudara. 从这个部分我就 Boleh di 想 next 象， slide. 从以马内利，从这个婴儿本身。 Immanuel dari sang bayi itu sendiri, saudara, dari Injil Yohanes. 以马内利就是耶稣的婴儿本身，就是从约翰福音， Saudara, Allah menjadi manusia. 就是上帝变成了人。 Di dalam keilahiannya, dia meminjam rahim Maria, rahim seorang manusia. 在他的神性，他借了一个人的肚腹，就是玛利亚的肚腹。 Saudara, jangan berpikir aneh-aneh seperti kalau kita nonton film science fiction, saudara, ya nanti apa terjadi. Enggak, dia benar-benar manusia yang makan juga makan dari makanan mamanya.
我们不要想的奇奇怪怪的，好像科技的一种的幻想，他也从他的母腹里得到了食物。 Benar-benar kurang lebih 9 bulan di dalam rahim seorang perempuan. 是9个月，大概9个月，在一个女子的肚腹里。 Terus jangan berpikir Yesus di dalam tuh enak-enakan, bentar lagi, enak ya di sini. Enggak begitu, saudara, benar-benar kayak mau jadi jabang bayi itu, saudara. 不要想象耶稣是怎样的舒服在里面，但是耶稣真正的变成一个婴儿。 Sehingga kita bisa melihat bahwa dia manusia sejati yang berada di antara kita. 所以我们能够看得见他是真正的一个人在我们， Yang sama dengan kita. 就是与我们同样的， Yang ada di tengah-tengah kita. 在我们中间。 Dan Allah yang seperti itu Dia mau kita bersama dengan Dia. 这样的上帝，他要我们跟他在一起。 Surah Injil Yohanes mencatat kata bersama-sama 这样福音记载一起， di pembukaan di pasal awal dan juga di pasal akhir sebelum Yesus menderita. 就是开始在第1章跟这个结束的1章，就是耶稣受难。 Itu kata yang sama itu adalah kata yang dipakai dan setelah itu objeknya. 同样的一句话，他们用的同样一句话，然后它是对象。 Saudara kalau ingat tadi ya, waktu saya katakan Allah menyertai kita, kata menyertai itu, terus objeknya siapa yang disertai? Kita ya. 说了就是上帝与我们同在，我们就是他的对象。 Tapi sekarang menurut Injil Yohanes, 但是根据约翰， Tuhan yang ngajak kita sama-sama dengan Dia. 是神约我们跟他在一起， Sehingga Dia jadi objeknya, Dia jadi tujuan utama kita, saudara. 然后他成为我们的目标，成为我们的对象了。 Jadi sekarang ibaratnya bukan kita yang jalan di depan dan Tuhan kayak jagain kita dari samping, kanan, kiri, belakang, bukan begitu, saudara. 现在就是好像我们走在前面，然后不是他在我们的左右前。 Sekarang Dia ada di depan kita, di dalam kita, Dia mau kita ngikut Dia, jalan bareng Dia. 现在就好像他在我们前面，在我们里头，他要我们跟他同行。 Dia seperti ngasih tangannya sama kita dan berkata, yuk, kamu mau jalan sama aku enggak? 他好像伸出手来，然后跟着吧，你要不要跟我同行？ Dan inilah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, kalau engkau mau mengalami Immanuel, jangan hanya melihat Tuhan yang sertai engkau, tapi Dia juga mau engkau bersama dengan Dia. 是主耶稣对我们的供应，他不单单与我们同行，但是他也要我们跟他在一起。 Tapi apa yang terjadi, saudara? 但是发生什么事，弟兄姐妹？ Waktu Tuhan Yesus ajak mereka untuk memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya ragu. 当主耶稣叫他的门徒喂养5000人，他的门徒就怀疑了。 Waktu Tuhan Yesus ajak muridnya keluar dari perahu berjalan mendatangi Dia, Petrus bimbang. 当主耶稣叫彼得从这个船里走出来，水面上走的时候彼得就变成困惑。 Waktu Tuhan Yesus ajak 3 muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes berdoa di Taman Getsemani, mereka tidur. 当主耶稣要他的3个门徒彼得、约翰跟雅各祷告的时候，他们睡着了。 Waktu Tuhan Yesus mengajak saling membasuh kaki di malam penderitaan itu, saudara, malah justru Petrus bilang, Tuhan jangan kakiku, sekalian kepalaku, ini kurang ajar, saudara. 当主耶稣在这个最后的晚餐的时候，要洗他的门徒的脚，彼得说：“不单单我的脚，要洗我的全身吧。” Belum lagi di malam yang sama, ada seorang yang menyangkal Dia dan seorang yang lain mengkhianati Dia. 然后更何况那个晚上，不单单人跟他在一起，也是已经出卖了主耶稣。 Kalau Tuhan Yesus ajak setiap kita hari ini untuk jalan sama-sama Dia, apa respon kita? 假如主耶稣今天邀请你跟他同行，你的回应是怎样？ Apakah kita berespon seperti anak saya yang pertama, ayo kak, turun lagi, nggak apa-apa kak, coba lagi, dan kita berbalik arah dan kita katakan, moh, nggak mau. 或者我们像刚才传道的大女儿，我们说我们再一次下去，但是她说她翻过来转脸然后走了，她说不要。 Atau kita makin excited, makin seneng waktu kita katakan, waktu Tuhan katakan sama kita, ayo jalan bareng sama aku. Yes Tuhan, ya aku mau. 或者我们越来越兴奋，主耶稣要我们跟他同行的时候，然后我们的回答就是是我要。 Sebab Allah Immanuel itu bukan Allah yang kita suruh-suruh. 因为神的马内利不是叫我们这个使来使去的， Bukan Allah yang kita minta-minta. 也不是我们向他祈要的，
tapi juga di mana Dia ngajak kita jalan bareng dengan Dia. 但是他邀请我们跟他白白同行， Dan jalannya cuma satu, saudara. 然后他的道路只有一条， Dia menunjukkan kepada kita jalan salib. 他指给我们十字架的道路。 Maukah engkau dan saya? 你跟我是否愿意？ Sebab Dia bertanya, kamu bareng sama aku nggak? 因为他问你要跟我在一起吗？ Kamu mau jalan bareng sama aku nggak? 你要与我同行吗？ Saudara, waktu saya SMP, SMA lah, 当我大概中学的时候， saya tuh di sekolah ya cukup pinter lah, saudara ya. 在学校 Lumayan lah, lumayan. 比较聪明， Ya muka-muka gini, tampang-tampang begini ya lumayan lah. Ya kadang bisa 10 besar, kadang enggak. Ya tapi sering enggaknya sih. 这种的脸孔就是大概会进10大，有时候也不。 Tapi yang paling terkenal, saudara, 但是最聪明的一件事就是， istri saya juga tahu, saudara, saya itu suka berangkat sekolah tuh pagi-pagi. Sebelum anak-anak yang lain datang tuh saya udah di sekolah. 我的师母最了解的就是其他的学生还没有到，我已经去了学校。 Ya banyak alasan, saudara, salah satunya adalah saya ngerjain PR di sekolah. 因为很多原因，常常我在这个学校里做我的作业。 Tapi hampir setiap pelajaran yang saya ikutin di sekolah itu, saudara, saya selalu pilih duduk paling pojok belakang untuk apa? Tidur. 但是可以说，每一课我都选择在后面的角落那边做，因为我 Pertanyaannya begini, guru yang mengajar, ada dari antara kita yang jadi guru kan, pengen waktu kita mengajar anak murid itu tidur atau bersama-sama dengan dia turut memperhatikan pelajarannya itu. 常常教书的老师知道当你教书的时候，你是否要你的学生跟你一起注意看你教的吗？ Sering jadi guru di depan ketika lihat semuanya antusias, seneng nggak sudah? 所有的老师看见所有的学生，他们很兴奋，然后有精神的。 Ngikut nggak apa yang dijelaskan sama guru, apa yang didiskusikan sama-sama itu? 有没有听课注意跟老师所说的是什么？ Jadi saudara tidak heran kalau saya cukup sering waktu itu kapur melayang. 所以不几块常常这个粉笔会飞镖的到我那儿， Penghapus kayu itu sudah pung. 然后这个擦黑板的也会飞。 Atau yang kadang paling memalukan adalah tiba-tiba dibangunkan, Nathanael bangun! 然后最害臊的就是老师叫醒了我， Tiba-tiba di depan papan tulis sudah ada soal, kamu kerjain sekarang. Waduh, 突然 sudah. 间在黑板已经有课题了，然后叫我去做。 Tapi untungnya saya bisa ngerjain. 但是很幸运我能够做。 Cuman bukan itu, bukan apa yang nampak di depan yang saya bisa hasilkan dengan saya kerjakan soal itu, bukan. 不是看见的课题我能够做的。 Saya yakin guru itu akan bertanya, are you with me? Kamu lagi bareng-bareng aku enggak? 我相信那个老师会问是否你是跟我在一起的吗？ Badanmu di sini, 你的身体在这里， tetapi engkau hanya mengeluarkan air liur. Maaf, saudara, saya kalau tidur ngeces. 但是你只流口水很抱歉，我常常睡觉的时候流口水。 Dan pikiranmu tidak ada di tempat ini. 然后你的思想不在这里。 Saudara, saya yakin ketika Yesus berkata, ayo jalan bareng sama aku dan kamu akan mengalami Immanuel itu. 我相信他主耶稣要我们跟他一起走。 Dia inginkan semuanya dari dalam diri kita bersama-sama dengan dia. 他要的是我们的全部在内，能够跟他在一起。 Sehingga apapun resikonya, saudara, 所以无论后果是什么， dia yang ngajak jalan. 他是提供叫我们在一起走。 Apapun yang terjadi di depan, 无论发生什么事在前面， dia yang gandeng kita. 是他一直握住我们的手的。 Jadi jangan seperti murid-murid yang ketika Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke seberang. 所以不要像主耶稣的门徒叫他们去到那边的时候， Yesus yang ngomong, tetapi ketika di tengah-tengah perahu itu ada angin kencang menghembusi mereka di tengah-tengah danau itu. 主耶稣自己说话，但是在半海有暴风雨的时候， Mereka ketakutan. 他们非常的害怕。 Padahal jaraknya cuma satu perahu yang cuma muat 5-7 orang, saudara. 实际上他们的距离一条船只装着5到7个人。 Padahal Yesus yang ngomong, ayo kita ke seberang. Masa dia ngomong, ayo kita seberang, terus tiba-tiba, ada apa, terus balik lagi. Nggak mungkin Yesus yang ngomong, Yesus pasti tepatin. 不可能是耶稣自己说话他没有实现他的话。 Tapi dia pengen lihat respon kita. 他要看的是我们的回应。
Jadi jangan cuma minta-minta Tuhan sertai kita, 所以不要一直的求上帝与我们同在， tapi serahkan diri kita untuk terlibat bersama dengan Dia dan gandeng terus tangannya. 但是我们要将自己交托，我们一直的握住他的手， Sebab Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita, 因为以马内利是上帝与我们同在， sekaligus Tuhan meminta kita bersama-sama dengan Dia. 同时神邀请我们跟他在一起， Dua pihak harus ketemu 两方一定要遇到， sehingga engkau mengalami Allah Immanuel yang sejati itu. 好让你能够感受真正的以马内利。 Mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. 我们拿段时间在神的面前祷告。 Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. 主啊，我们意识到你是以马内利的神， Tapi mungkin barangkali kami hanya menjadikan Engkau Allah yang kami paksa mengerti diri kami. 但是可能我们勉强神成为了解我们的神。 Kami punya masalah, kami pengen Engkau menyelesaikannya. 我们有问题，我们要你帮我解决； Kami punya kesulitan, kami rindu Engkau untuk menyelesaikannya. 我们有困难，我们要主帮我们解决。 Jalan kami seolah-olah buntu, kami ingin Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. 我们没有出路，我们盼望主给我们出路。 Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya menganggap Engkau Immanuel yang seperti itu. 赦免我们，假如我们以为你是这样的以马内利， Tapi ketika Engkau berkata kepada kami, mari datanglah anakku, jalan bersama dengan aku. 但是当你说来吧，我的孩子，跟我一起的同行， Kami seringkali mengintip di depan ketika ada jurang, kami sudah ketakutan. 我们常常偷看，当我们的前面有悬崖的时候，我们害怕了。 Kami seringkali melihat ke depan ketika kami tidak mendapatkan untung tapi buntung, kami justru gemetaran. 我们常常看我们的前面，如果没有利益，但是是亏损，我们就发抖了。 Ketika Engkau ajak kami berjalan bersama Engkau dan itu tidak masuk hitung-hitungan kami, seringkali kami justru meninggalkan Tuhan. 你叫我们与你同行，但是当我们算来算去，我们会亏本，我们就不要。 Tuhan, ampuni kami. 主啊，求你赦免我们。 Kami rindu, kami berjalan bersama dengan Engkau karena Engkau yang mengajak kami. 我们渴望能够与你同行，因为是你邀请我们。 Kalau sang bayi itu sudah mau menjadi manusia, meminjam rahim Maria, 如果那个婴儿要诞生，借助玛利亚的肚腹， dengan segala keterbatasan manusiawinya, 也人所有的有限， kami sadar bahwa Engkau sangat mengerti kami. 我们意识到你非常的了解我们， Sehingga waktu Engkau mengajak kami, 所以当你邀请我们的时候， semustahil apapun itu, 无论有多庙会， kami akan belajar taat. 我们会学习顺服， Karena saat kami bersama dengan Engkau, 因为当我们与你同行， itulah Immanuel. 那就是以马内利。 Tuhan, tolong kami di Natal ini, 主啊，帮助我们在这个圣诞节， supaya kami sungguh-sungguh mengalami Immanuel itu. 好让我们能够真正感受到以马内利。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Sudah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menyalakan lilin Natal kita pada malam hari ini. Saudara, saya berharap Natal tahun ini justru mendekatkan kita, makin mendekatkan kita kepada Natal yang pertama itu. Natal pertama, Natal yang sangat biasa. Natal di mana tidak ada satu orang pun yang sepertinya tahu bahwa anak Allah itu lahir ke tengah-tengah dunia. Natal yang sepi, Natal yang sunyi. Bukankah tahun ini kita juga seolah dipaksa untuk memperingati Natal yang sepi sunyi itu? Tapi justru disitulah saya mengajak setiap kita untuk berefleksi diri kita. Di Natal yang pertama itu, sudah bayi yang biasa, yang lemah sekali, lahir ke tengah-tengah dunia untukmu dan untukku. Dan dia menyertai kita. Tapi dia juga mau kita jalan bareng
dengan Dia. Dalam kesunyian malam ini, saya mengajak kita untuk melihat kembali Natal pertama itu. Sambil sebentar lilin akan kita nyalakan bersama-sama, ingatlah bahwa diri kita seperti lilin ini. Kalau Tuhan ajak kita untuk menjadi terang, maka setiap kita siap untuk dibakar seperti lilin ini. Sebab tanpa lilin ini dibakar, maka terang ini tidak akan terus bisa menyala. Siapkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Immanuel itu? Saudara, kita angkat pujian Malam Kudus, sunyi senyap, mengiringi terang lilin ini kita nyalakan bersama-sama. Malam Kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya Dua berjaga terus, Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, balas surga menyaksikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Musik memainkan pujian ini, saya meminta setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Jadikan malam ini sebagai malam di mana saudara kembali mengingat Allah Immanuel itu beserta dengan kita, tapi sekaligus Dia mengajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Ketika mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, kebencian, apapun yang mengganggu di hatimu hari ini, berdoalah kepada Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Immanuel itu engkau alami dan rasakan. Ambil waktu pribadi berdoa kepada Tuhan.
Kaum ibu menyanyikan bait yang pertama, Malam Kudus, hanya wanita saja. Bait yang kedua, kaum bapak yang pria menyanyikan bait yang kedua. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggagah, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir bersama-sama. Bait yang ketiga, Malam Kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat, tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Immanuel itu dalam kehidupan kami. Itu berarti kami sangat-sangat menyadari bahwa Engkau selalu senantiasa menyertai kami. Tapi itu juga menuntut diri kami untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun resikonya. Tuhan, di tahun yang mungkin mengagetkan buat kami, di tahun yang mungkin melelahkan buat kami, di tahun yang mungkin terasa sangat berat untuk kami, Tuhan ajar kami justru semakin mengalami Immanuel itu. Karena apapun yang terjadi ke depan kami nanti, kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan manusia kami mungkin merugi, kami terluka, kami tertekan, dan langkah kami terasa sangat berat. Tapi bukankah Engkau Allah Immanuel itu justru sudah mengalami semuanya itu, dan Engkau sedang berkata kepada kami, mari anakku, jalan bareng dengan aku, jalan bersama-sama dengan aku. Tuhan, ini diri kami yang memegang lilin, bagaikan diri kami yang siap terbakar, supaya nyala terang itu bisa dilihat oleh dunia ini. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur dan menaikkan setiap doa-doa yang kami tadi sudah doakan di hadapan Tuhan.
biarlah Engkau terus senantiasa menjadi Allah Immanuel buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan sudah mematikan lilinnya masing-masing, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Natal tahun ini sangat berbeda karena tidak bisa Natal sekolah minggu di gereja. ibadah online dari rumah. Padahal kami sudah Tapi, sekalipun Natal tahun ini berbeda, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena bisa merayakan Natal bersama keluarga. Selamat Natal, Papa dan Mama. Selamat Natal, teman semua. Karena Natal bukan tentang di gereja atau bukan, lagi pandemi atau tidak. Tapi Natal adalah tentang Yesus yang lahir sebagai juru selamat dan tetap beserta kita sampai sekarang. Karena Dia adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Walaupun tahun ini berbeda, tapi bisa dilewati karena penyertaan Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Natal. Hi Rausa, Katya, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal, Tuhan Immanuel. Dan puji Dia yang telah. Barusan adalah video ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru dari anak-anak kita sekolah minggu. Kita juga doakan mereka biarlah di Natal ini anak-anak kita sekolah minggu juga boleh terus merasakan sukacita Natal itu. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Allah yang menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, nanti persembahan akan diedarkan melalui kantong kolektor. Bapak Ibu Saudara tidak perlu di belakang untuk memasukkan di kantong persembahan. Dan berserah
rasa syukur. Kami sungguh sepenuh hati kami mengucap terima kasih. Karena kami tahu di tengah kondisi yang tidak kondusif seperti ini, Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun onsite. Itu karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, sekarang kami hadir di sini. Kami tidak tahu apa yang ke depan yang akan terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Kami mau ikut dengan Tuhan. Kami mau ikut dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan ini persembahan kami. Kiranya Tuhan layakkan. Kami tahu ini tidak sebanding dari kasih Tuhan. Namun Tuhan, kiranya Engkau layakkan persembahan kami. Kiranya bukan hanya materi, namun hidup kami seutuhnya Tuhan, menjadi milik Tuhan seutuhnya. Jadikan kami alat-alat-Mu, di mana Engkau meletakkan kami. Kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, sebentar kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita, dan kita akan pulang, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berjalan beserta dengan Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah kami ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mata kami telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bersama kita akan menyanyikan pujian Beritakanlah di Gunung. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Yesus, Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Hai, beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Hai, beritakan di gunung telah lahir penebus. Doa berkat. So, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita yang sudah boleh kembali lagi untuk memperingati Natal, dan juga kita boleh bersama-sama merenungkan tentang Immanuel itu. Kita siap pulang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang merelakan anaknya yang tunggal diutus ke tengah-tengah dunia ini. Kiranya cinta dan anugerah serta damai sejahtera dari Sang Bayi yang adalah Raja Damai dan Immanuel itu, serta kekuatan, penghiburan, pemeliharaan, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, kiranya berserta dengan kita sekalian untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ada dua hal yang diumumkan. Yang pertama, besok sekolah minggu tetap ada Natal secara online. Jadi Bapak Ibu, Papa Mama boleh mempersiapkan anak-anaknya untuk Natal bersama-sama. Dan besok ada kebaktian Natal jam 9 pagi, baik di tempat ini maupun juga secara online. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan salam kepada rekan-rekan kita. Selamat Natal, we wish you a Merry Christmas. Selamat Natal semua. Merry Christmas Selamat Natal. and a happy Selamat Natal. New Year. Thank you ya, selamat Natal. Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Good tidings. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu. Salam bagimu. Segala to you and your king. Good tidings for Christmas and a happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.